Okay, first nak ingatkan tugasan yang saya bagi di hulu pantar. Itu sebagai bukti lah kamu masuk kelas. Okay, kalau tak masuk, tolong tanya kawan-kawan apa yang kena buat. So, kamu tak ketinggalan. Okay, so hantar dekat Telegram. So, nanti kawan-kawan sudah tolong kat sana. Okay, ni untuk hari ni. Ni yang last topik untuk chapter 1. Okay, iaitu ubahan bergabung. Ubahan bergabung ni apa? Kalau tengok buku teks, dalam gambar rajah ni, seorang murid ni dia bertanya dengan cikgu dia, apakah maksud ubahan bergabung? So, cikgu dia jawab, ubahan bergabung melibatkan gabungan ubahan langsung atau ubahan tercantum dan ubahan songsang. Okay, maksud dia digabungkan langsung, tercantum, songsang dalam satu soalan. Okay, macam ni ya. Ubahan langsung adalah Y berubah secara langsung dengan X. Ini kamu tahu ubahan langsung. Ubahan tercantum adalah Y berubah secara langsung dengan X dan Z. Ini tercantum. Okay? Maksudnya ada dua lah. Ada dua dekat belakang. Ubahan songsang Y berubah secara songsang dengan W. Ini contoh. Okay. Semua ketiga-tiga ni kita gabungkan dia jadi ubahan bergabung. Okay. Dalam ubahan bergabung, kita tulis Y berubah secara langsung dengan X dan Z. Y berubah secara langsung dengan W. Okay. Kita tulis serentak bergabung, kita gabungkan. Ubahan langsung pun ada dalam ni, ubahan songsang pun ada. Okey, ini adalah ubahan bergabung. Okay. Kita pergi ke soalan. Okay, tengok latih sendiri 1.3a. Cara untuk jawab, biasakan ikut step yang kita buat. Okay. So, untuk yang soalan 1 ni adalah step pertama bila kita dapat soalan. Okay. Step pertama adalah menulis ubahan bergabung dalam bentuk ubahan dan bentuk persamaan. Ini adalah first step kamu, okay, dalam setiap soalan. So, apabila 1A, tengok 1A. 1A, W berubah secara langsung dengan punca kuasa 3V dan secara songsang dengan kuasa 2X. Okay, first step adalah huruf yang pertama, pembuli ubah yang first kali disebut, itulah yang dekat depan. Okay. Kalau disebut W, maksudnya W kat depan. Okay, ikut dia punya size lah. Huruf kecil buat huruf kecil. Okay, kalau disebut F dulu, tengok yang B ni F kan, disebut F. So F dulu kat depan. Kalau yang C ni disebut A, so A kat depan. Ikut macam tu, okay, supaya kamu tak salah. Sekarang disebut W, berubah secara langsung dengan punca kuasa 3V. Okay, so secara langsung maksudnya V tu dekat atas. Punca kuasa 3. Punca kuasa 3. Dekat atas. Sebab dekat bawah adalah untuk secara songsang. Okey? Bila disebut secara songsang dengan kuasa 2X. Maksudnya X tu dekat bawah. Kuasa 2. Okey? Kalau disebut secara langsung dekat atas. Kalau secara songsang dekat bawah. Okey. So yang kamu tulis ni, yang saya tulis ni, yang first ni adalah dalam bentuk ubahan. Okey, dia juga minta dalam bentuk persamaan. So dalam bentuk persamaan, kita tulis dia mesti ada sama dengan. So macam kamu buat sebelum ni, bila ada sama dengan, kita ada huruf K. Jangan lupa. Okey, so yang lain ni, V dengan X ni tulis saja sebelah dia. Kalau yang atas ni, V atas, so dia berada dekat sebelah K.
So yang bawah tu songsang, so dia berada di bawah K. Bentuk. Okay. So ni adalah dalam bentuk ubahan dan ni adalah dalam bentuk persamaan. Okay. Cara untuk tulis macam ni. Dia sebut berubah secara langsung dekat atas, berubah secara songsang dekat bawah. Okay. So ni 1A. Kita tengok 1B. 1B, F berubah secara langsung. F, disebut F dulu. So ingat. Kalau yang dia sebut first tu, yang tu lah ke depan. Okay, so letak terus simbol ubahan. F apa? So siapa yang dekat atas, siapa dekat bawah. Secara langsung dengan G dan H kuasa 3 dan secara songsang. Maksudnya G dan H ni sekali. Okey, dia berada secara langsung, maksudnya dia berada di tempat yang sama, sebelah-sebelah. Sebab G pun langsung, H pun langsung juga. Okey, so mereka dekat atas dan sebelah-sebelah. Lepas tu baru disebut secara songsang dengan ni. So barulah kamu letak dia dekat bawah. Kalau dia sebut dekat songsang tu ada T dengan U, tulis T dan U lah. Okey. Sekarang dia sebut T saja. T saja lah. Ini adalah dalam bentuk ubahan. So, kalau nak tukar jadi persamaan, letak sama dengan dan juga huruf K. Huruf K kamu adalah huruf K kecil lah. So, G huruf besar. G dan H dekat atas. P dekat bawah. Sebab dia ubahan songsang. Okay, ni B. Sekarang tengok C lah. Pecutan bagi sebuah objek A. Disebut A dulu. So ingat yang first disebut, itulah yang kamu tulis. Mesti simbol ni. Dah tahu dah simbol ni. Okay, cuma tak tahu siapa atas, siapa bawah. So, berubah secara langsung. Langsung dekat atas. Dengan jarak yang dilalui J. Ada tak huruf lain lagi? Tak ada. Okay, so dia terus sebut secara songsang kan. So, maksudnya J sahajalah kat atas. J huruf kecil. Secara songsang dengan kuasa 2 masa yang diambil. Maksudnya kuasa 2 songsang dekat bawah. P kuasa 2. Contoh. Okay. Disebut secara langsung ni dekat atas. Secara songsang dekat bawah. Tapi ingat ada ayat-ayat ni kamu jangan lupa. Disebut kuasa 2. Janganlah tertinggal. So ini adalah dalam bentuk ubahan. Tukar dia jadi dalam bentuk persamaan. Ada sama dengan ada K. Right. Yang tadi ayat lain sama je. Okay. Setakat tu faham? Kalau faham angkat tangan. Okay. Alright. So saya continue . Continue untuk soalan nombor 2. Okay. So yang first step adalah kita boleh tulis macam tadi. Okay. Lepas dah boleh tulis ubahan dengan persamaan. Lepas boleh tulis baru kita boleh yang nombor 2 ni, iaitu ungkapkan. Okay. Bila soalan minta ungkapkan, maksudnya kita kena cari nilai K. Yang tadi kita tulis saja, step pertama tulis. Yang next step adalah cari nilai K. Step seterusnya adalah ungkapkan. So untuk nak cari nilai K, kena pandai tulislah macam soalan nombor 1 tadi. Baca ayat dengan betul. Nombor 2. Masa yang diambil T untuk menyusun kerusi di Dewan berubah secara langsung dengan bilangan kerusi. Okay, bilangan kerusi berapa banyak? C buah lah. C buah. Dan secara songsang, tadi berubah secara langsung ni, secara songsang dengan bilangan pekerja yang terlibat P. Diberi bahawa 5 orang pekerja menggunakan masa 2 jam untuk menyusun 1000 buah
kerusi. Ungkapkan T dalam sebutan C dan T. Bila soalan minta ungkapkan, ingat kena cari K. So, kita punya first step jangan lupa adalah tulis hubungan. Tulis hubungan. So, sekarang huruf apa yang disebut dulu, yang itulah kamu tulis, okay? So, first kali disebut T. So, T. Terus buat simbol. So, sekarang kita tengok siapa kat atas, siapa kat bawah. Kat atas adalah secara langsung. Secara langsung bilangan kerusi, C. Secara songsang, P. So, dah tahu dah kat bawah. Okay, semua soalan first step adalah buat ini. Okay. Second step adalah tukar dia jadi persamaan. Bila dia sama dengan terus ada K. So yang lain salin. Okay, ini second step. Third step adalah cari K. So untuk cari K kita kena masuk value T. Nombor T berapa, C dengan P berapa. So dia mesti bagi punya. So tengok ayat yang ada nombor ni lah. Baca dengan betul supaya kamu tak salah gantikan. 5 ni untuk siapa? T ke C ke P. 2 untuk siapa? 1000 untuk siapa. Okay? So baca dengan betul 5 orang pekerja. Pekerja P. P ya. Orang kan. So 5 untuk P. 2 jam. Masa lah. 2 jam untuk T. 1000 untuk C. So gantikan dengan betul. 5, 2, 5, 1000. 2, 5, 1000. Okay. So kat sini 2 P 5 P 1000. Okay, sebab tu kena baca betul-betul supaya kamu tak letak nombor tu salah. Okay, selepas dah susun, dah masukkan nombor, barulah boleh kira K. Okay, untuk kira K, kamu darabkan 2 ni, 2 dengan 5. So dia akan jadi 10. So sebelah sana 1000 dengan K. So jadi 1000 K. Okay, untuk cari K, pindahkan 1000 itu ke bawah. Ke bawah, jangan ke atas lah. Okay, jadi K adalah 0.01. Okay, ulang balik. First step, tulis hubungan. Second step, buat persamaan. Third step, cari nilai K. Langkah seterusnya adalah tulis balik. Tulis balik dengan malas. Tulis balik P sama dengan K yang ni, kamu gantikan nombor dia. Okay, ni adalah langkah keempat. Tulis balik. So yang kamu tulis balik ni adalah kamu menjawab soalan. Ungkapkan T dalam sebutan. So kita dah jawab soalan lah. Ungkapkan T dalam sebutan. So ungkapkan T itu adalah tulis balik persamaan tu, tapi nilai K kamu gantikan nombor yang kamu dapat tadi. Okay, so ini adalah soalan nombor 2. Bila soalan minta ungkapkan. Okay, ingat step-step tu jangan lupa. Okay, seterusnya. Okay, setakat tu boleh tak? Ada soalan nak tanya? Kalau boleh angkat tangan. Kalau ada soalan boleh tanya. Alright, saya sambung. Semua boleh, so kita sambung. Okay, soalan nombor 3 sekarang. Soalan nombor 3 ni, ingat balik, mesti guna step yang sebelum ni. Okay, guna step yang saya ajar tadi. Sekarang dia suruh mencari nilai. Okay, tambah satu je step lagi. Hitung nilai. Tapi first step juga adalah menulis hubungan. Okay, baca, lepas tu tulis hubungan. Tengok ni juga. Diberi M berubah secara langsung. Ingat, first huruf adalah M. Tulis M dulu. Tengok dia punya huruf juga. Huruf besar lah. Nombor 3. M sama dengan pula. Berubah.
Okey, sekarang secara langsung dengan secara langsung dekat atas N. N pula disebut kuasa 2. Jadi N kuasa 2. Dan secara songsang terus tulis kat bawah. Okay, terus per dengan P. P tak ada kuasa, tak ada apa. So P saja, huruf besar. Okay, first step. Ingat, second step adalah menukar dia jadi persamaan. Bila ada persamaan, ada K. Jangan lupa. Yang lain, salin. Okay. Lepas tu cari nilai K. Cari nilai K, follow nombor yang dia bagi. Okay, dia akan bagi dekat awal soalan. So, nombor-nombor ni lah untuk kamu cari K. So, M adalah 4.8. N 6. 6 letak dalam kurungan sebab dia ada kuasa 2. Lepas tu P 1.5. Per 1.5. Okay, buat macam tadi juga. 4.8 ni darab dengan 1.5. Apa? Tujuh poin dua. So 7.2 sama dengan, so yang 6 ni darab dengan K. So 6 darab kuasa 2 adalah 36. So 36 K. Okay, so untuk cari K, bahagikan 7.2 dengan 36. K sama dengan 0.2. Jangan lupa lepas dapat K, kita kena tulis balik. Okay. Lepas dapat ni, barulah boleh jawab soalan A. Soalan A, dia minta cari nilai P apabila M 0.8, N 2.4. 0.8, 2.4. Okay, cari nilai P. So, untuk jawab A, kamu salinlah balik persamaan tadi. M sama dengan 0.2. Jangan malas tulis lah. Biarlah semua ni lengkap. Tulis elok-elok. Okay. So, M dibagi berapa? 0.8, 2.4. So, gantikan 0.8, 2.4. Okay. So, yang ni cara untuk jawab adalah kamu darabkan P ke sana, 0.8 ke bawah. Okay. P sama dengan 0.2 dengan 2.4 ni darabkan. 0.2 darab 2.4 kuasa 2. So, jadi 1.152. Jawapan ni kita dah darabkan. Bahagi dengan 0.8. So, P sama dengan 1.4. Okay, ini untuk jawab A. Okay, untuk jawab B, salin juga, salin balik kita punya ni. So, sekarang nak gantikan nombor yang diberi. Dia minta cari nilai N.
So M19, P 3.8. Okay. So kalau ada pecahan macam ni, kamu darabkan dulu. Dapat 72.2. Okay, tulis balik. So N kuasa 2 adalah 72.2 bahagi 0.2. Tiga enam satu. Okay, so N adalah punca kuasa 361. Yang dekat sini masih lagi N kuasa 2. Okay, so dekat bawah ni dah tak ada kuasa 2, kita ubah dia jadi punca kuasa 2. Okay, ni jadi punca kuasa. So N adalah punca kuasa 361. So N adalah 19. Ni jawapan B. Okey, jelas setakat itu? Angkat tangan, okey. Siapa yang tak jelas boleh tanya. Okey, semua okey, alright. Sambung. Next. Okey, yang nombor 4 ni, saya nak nombor 4 ni kamu buat, jawabkan nombor 4. Okay, homework kamu nombor 4. Nombor 4 buat, hantar kat Telegram. Buatlah nombor 4 ni sama macam yang kamu buat nombor 5 ni. Semua ada buat kan ni, nombor 5 ni. Sama je, cuma sekarang kita ada langsung dengan songsang. Okay. Kita baca soalan betul-betul. Step dia sama je macam nombor 3 tadi. Okay, so yang ni kena ingatkan T ni. Semua atas ni T ya. Jangan salah baca. E, semua ni. F, semua ni. So kalau nak ganti nanti ambil 5. Kalau 5 dia punya gain 1.44 dengan 2. Ambil bawah, ke bawah macam tu. Kalau A 36 0.4. Kalau ni B ni semua satu row ni gain dia. Kolom ah. Okay, jangan salah ambil nilai. Okay, so nombor 4 buat homework. Okay, sekarang kita pergi ke yang terakhir. Menyelesaikan masalah. Okay, dalam soalan menyelesaikan masalah ni biasalah dia ayat yang panjang-panjang. Tapi sebenarnya bentuk soalan sama macam tadi. Sama je. Cuma dia tukar dalam bentuk ayat. Okay. So, kamu baca dulu soalan nombor 1.
Okey. So, lepas baca soalan, pastikan dah tulis ubahan. Lepas tulis ubahan, tukar kepada persamaan. Bila tukar persamaan, ada K. Okey, lupa. So, macam biasa, first kali, tengok huruf apa yang dia sebut dulu. Okey, dalam kes ni, Encik Kamal Mama Jubin, panjang lah ayat dia. Bilangan Jubin yang diperlukan. So, J yang disebut dulu. Jadi, itu punya jawapan mesti J kat depan. Okay, J first. So yang ni letak simbol siap-siap. So baca lagi. Dia berubah secara songsang dengan huruf yang disebut kat belakang tu letak kat belakang. Dengan P dan L. Okay. Berubah dengan P dan L. Tak ada disebut berubah secara langsung. Jadi P dengan L ni dua-dua sekali berubah secara songsang. Maksudnya 1 per P huruf kecil, L huruf kecil. P, L. Per kedua songsang. So, P dengan L. Okay, L tu saya buat lain sikit lah supaya kamu nampak beza dengan 1. Okay, J dua-dua sekali berubah secara songsang. Okay, bila dia sebut 2, maksudnya dua-dua P dan L tu operasi darat lah. Okay, macam tadi nombor 3 tadi kamu jawab G dengan H. Bila disebut G dan H, maksudnya G dan H tu darat. Okay, sebelah-sebelah. Okay, tak ada disebut berubah secara langsung kan? Tidak. So inilah hubungan dia. Okay, bila kamu dah buat hubungan, teruslah kamu buat sama dengan. Okay, bila ada sama dengan, letak K. So sekarang dekat K tu ada nombor 1. K darat 1 adalah K. E, L. Lepas tu, cari nilai K. Step dia sama saja. Ulang. So nak cari nilai K, kita kena tahu J berapa, P berapa, L berapa. So kita tengoklah nombor apa yang dibagi. Mesti ada nombor dibagi kan. So dia 120, 0.4, 0.5. Cuma kena pasti tentu untuk J ke untuk P untuk L. Kena baca juga lah betul-betul. Okay. 120 keping Jubin maksudnya dia adalah J. Bilangan Jubin J kan. So 120 J panjang P. 0.4. L lebar 0.5. Okay, masukkan 120 ini 0.4 0.5. Okay. So bolehlah cari nilai K. Darabkan 0.4 dengan 0.5 ni dengan 120. Angka seterusnya jangan lupa tulis balik. Okay, lepas tu barulah kita tengok apa yang diminta. Hitung bilangan Jubin yang diperlukan jika panjang 0.2, lebar 0.3. Di bilangan Jubin maksudnya dia nak J. Okay, so gunakan yang kamu cari tadi. Kita punya persamaan. J adalah A. J adalah 24 per PL. So, sekarang gantikan P dengan 0.2, 0.3.
So ni direct je lah. Darab, lepas tu bahagi. So jawapan kita adalah, berapa kamu dapat? Jawapan kamu? 400. 400. Betul. Senang je kan? Cuma dia punya ayat je panjang. Sebenarnya sama je. Okay? Sekarang tengok B pula. Jika luas Jubin. Okay, luas. Kat sini tak ada luas. Ada bilangan, ada lebar, ada panjang. Luas Jubin bertambah, apakah perubahan yang berlaku pada bilangan Jubin? Maksudnya J. Bilangan Jubin jadi apa? Bila luas Jubin bertambah. So dalam kes ni dia nak Berkurang. Trik kamu ada luas tu maksudnya kat mana? Luas. PL. Kat mana kamu nak tengok? Yes. Luas adalah P, panjang, darab, lebar. Kan? So what happen kalau PL bertambah? So tengok kat sini hubungan kita ni dia kan berubah secara songsang kan? Kat sini dia cakap bertambah. Jadi kalau songsang J akan turun. Okay? Cuma dia tak sebut PL, dia sebut luas. So luas ni kamu kena tahulah P darab L. So semua ni bertambah. So J akan turun. Kenapa J turun? Sebab mereka berubah secara songsang. So jawapan kita adalah bilangan Jubin yang diperlukan akan berkurang. Ini untuk jawapan B. Penerangan ni saya tunjuk dekat persamaan tadi. Okay? Kenapa berkurang? Sebab P dan L bertambah. Bila P dan L bertambah, J akan berkurang kerana mereka adalah ubahan songsang. Okey, itu jawapan untuk B dan E. So, tugasan kamu adalah menjawab soalan nombor 2. Homework kamu 2 lah. Tadi 1, nombor 4, sekarang ni nombor 2. Okey, so sampai situ saja untuk bab ini. Kamu kena ingat ada ubahan langsung, ubahan tercantum. Ni masih lagi ubahan langsung, cantum tu. Lepas tu ubahan songsang dan ubahan bergabung. Tapi step dia masih sama, tulis hubungan, tulis K, cari K, lepas cari K, tulis balik. Lepas tulis balik baru kamu kira nilai-nilai yang dia minta. Okey. Homework 2, homework hantar kat Telegram. Okey, jelas? Ada soalan nak tanya? Kalau clear angkat tangan. Kalau ada soalan boleh tanya. Okey. So, kalau sektor faham boleh buat, cuba buat boleh lah, tamatlah kelas kita hari ni. Boleh lah left. Sekian. Thank you, Cikgu. Thank you. Thank you, Cikgu. Okay. Ya, bab 2. Sama, Elsie. Alright, Zulaika, thank you.